Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dengar ayat ni berasa macam duk biasa dengar. Ialah ayat Quran. Bila kita rajin dengar ayat ni? Oh, jemaat. Pasal apa imam-imam masjid suka baca ayat ni hari Jumaat? Pasal apa? Pasal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita cerita pasal ayat ni, nak cerita pasal sunnah membaca ayat ni pada waktu sembahyang jemaat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala istakhlafa Marwan Aba Hurairah 'ala al-Madinah wa kharaja ila Makkah fa shalla lana Abu Hurairah al-Jumu'ah فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Ibnu Abi Rafi', dia kata satu hari Khalifah Marwan dia nak pergi ke Mekah, maka dia minta Abu Hurairah menggantikan dia untuk jaga Madinah. Marwan nak pergi Mekah, jadi oleh kerana dia tak ada, dia kena lantik satu orang untuk tolong jaga Madinah ni. Dia melantik Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fasalla lana Abu Hurairah al-Jum'ah. Masuk hari Jumaat, Abu Hurairah jadi imam. Faqara'a ba'da suratil Jum'ah fi rak'atil akhirah idza ja'aka al-munafiqun. Bila Abu Hurairah jadi imam sembahyang jemaat di Masjid Nabawi, rakaat pertama dia baca Fatihah, dia baca surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua dia baca Fatihah, dia baca surah Al-Munafiqun. Yang kita baca tadi, yang ayat 10-nya, ayat yang kita baca tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Ibnu Abi Rafi', dia kata apabila habis semayang, dia pergi dekat Abu Hurairah yang jadi imam ni. Faqultu lahu, Ibnu Abi Rafi' kata dekat Abu Hurairah, innaka qara'ta bisurataini. Dia kata, tuan jadi imam sembahyang jemaat, rakaat pertama tuan baca Fatihah, tuan baca surah Al-Jumu'ah. Rakaat kedua tuan baca Fatihah, tuan baca surah Al-Munafiqun. Sama, dia kata kana Ali bin Abi Talib yaqra bihima bil Kufah. Dia kata masa aku duduk di Kufah, Ali bin Abi Talib bila dia jadi imam sembahyang jemaat, dia tak lepas surah ni. Aku duduk di Kufah, Ali bin Abi Talib pada masa tu ada di Kufah. Bila dia jadi imam, rakaat pertama Fatihah surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua Fatihah surah Al-Munafiqun. Saya duduk dengar, Ali ni tak apa surah lain ke? Lambat jemaat nak main dua surah ni, lambat jemaat nak main. Aku main Madinah, tuan jadi imam. Tuan pun sama macam Ali juga. Apa cerita betul-betul ni?
Faqala Abu Hurairah kata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra bihima yaumal jumu'ah. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi, dia punya jawapan very simple. Dia kata apa? Selama aku hidup, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu hari Jumaat Fatihah surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua Fatihah dengan surah Al-Munafiqun. Oleh kerana aku selalu dengar Nabi duk baca yang ni, aku baca yang ni. Walaupun aku hafal Quran 30 juzuk, walaupun aku ni rawi hadis yang hebat, tapi aku memilih untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada dalam hadis lain, ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hari Jumaat, Nabi baca rakaat pertama Fatihah dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu juga ada hadis. Dan rakaat kedua lepas Fatihah Nabi baca Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Jadi 4 surah ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai surah-surah pilihan Nabi untuk dibaca pada hari Jumaat. Dia mai pula satu hadis lain pula, dia kata pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya jatuh hari Jumaat. Semayang raya Nabi baca pada rakaat pertama Fatihah dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua dalam sembahyang raya Nabi baca Fatihah, Nabi baca Al-Ghashiyah, hal ataka hadisul Ghashiyah. Saat lagi Jumaat, rakaat pertama Nabi baca Fatihah, Nabi baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua lagi sekali Nabi udang Fatihah dengan baca hal ataka hadisul Ghashiyah. Hari raya jatuh hari Jumaat, dua-dua sembahyang. Sembahyang raya baik, sembahyang Jumaat baik. Nabi baca surah yang sama. Nabi tak apa ke ayat lain? Dah, itu ayat yang dipilih oleh Nabi untuk dibaca. Maka itu sebab kita hari ini hari Jumaat boleh tengok terus menerus sembahyang Jumaat di Masjidil Haram. Kerap kali imam-imam dia akan baca benda ni. Pasal apa dia baca benda ni? Pasal itu surah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jadi imam, kita baca surah ni dengan niat kita selit masuk dalam hati kita kerana nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekstra pahala kita dapat. Balik kepada ayat tadi. Pasal apa dalam ayat tu Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata dan belanjakanlah apa yang Allah bagi rezeki kepada kamu sebelum mai mati. Sebelum mati mai kat kita, modok ringankan tangan. Bagi derma, bagi sedekah dan buat infak fi sabilillah. Pasal Allah kata fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pasal Allah kata manusia apabila menjelang sakaratul maut, bila dia dah masuk dalam zon kritikal, apabila nyawa sudah sampai di ghargharah, duk sampai di rengkung nak telucuk keluar, Allah kata manusia yang duduk dalam keadaan kritikal, dalam keadaan nyawa nak telucuk keluar, manusia akan kata, Rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani ila ajalin qarib. Manusia yang nak mati ni kata, wahai Tuhan, boleh tak boleh tangguh sat kematian aku ni. Siapa abang ni? Allah abang, bukan Nabi abang. Kalau Nabi abang, kita boleh tanya lagi, sahih ke hadis tu? Ini bukan Nabi abang, ini Allah abang. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun, ayat 10. Allah kata setiap manusia yang duduk dalam zon kritikal, dia nak mati dalam sedetik, 2 detik lagi. Dia nak mati dalam 5 second lagi. Pada waktu tu manusia ni akan kata, Rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani, tak boleh kau tangguh saat kematian aku ni. Aku bukan minta setahun, aku bukan minta sebulan, aku bukan minta seminggu. Bagi kat aku sejam aja. Jangan bagi aku matilah ni. Sejam aja bagi kat aku.
fa as-saddaqa. Aku nak bagi sedekah. Dalam banyak-banyak amal ibadah yang ada, orang yang nak mati ni Tuhan kata, dia minta tangguh sat pasal nak bagi sedekah. Dia tak minta dekat Tuhan, ya Allah bagi sat aku tak buat haji lagi. Aku nak pergi buat haji. Ya Allah bagi sat aku tak sembahyang duha lagi. Aku nak sembahyang duha. Dia tak kata ya Allah tangguh sat. Dia tak kata hal lain. Tapi dia kata apa? Fa as-saddaqa. Aku nak sedekah. Wa akum minas salihin. Aku janji lepas ni aku jadi orang baik. Ulama tafsir kata apa? Kerana sedekah ni tuan-tuan, pahala cukup besar. Sedekah ni pahala dia cukup besar. Ringan-ringankanlah kita untuk bersedekah. Kerana kita akan tahu kebaikan dia lepas kita mati. Banyak hadis Nabi kata apa? Manusia ni kalau masih hidup atas dunia, dia biasa bersedekah bisyiqqi tamrah. Secebis kurma. Bukan segantang, bukan sekilo, bukan sebiji kurma. Bisyiqqi tamrah, secebis kurma. Sebiji kurma tu koyak bagi sebelah aja. Kalau atas dunia tu dia biasa koyak kurma bagi sebelah aja, cukup untuk menghalang muka dia daripada kena neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian besarnya ganjaran pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sanggup infak fi sabilillah.